Okay, salam sejahtera kepada semua. Hari ini kita akan bincang tentang persamaan linear serentak. Okay, soalan pertama yang saya guna adalah daripada modul latihan set 2, kertas 2, soalan 2. Yang tak ada soalan, kita boleh salin aja dalam buku latihan atau kertas kajang. Okay, so kita kena hitungkan nilai X dan Y yang memuaskan persamaan linear serentak berikut. Okay, soalan yang seperti macam ni, dia tak boleh gunakan kaedah matrix. Kita hanya selesaikan menggunakan persamaan linear serentak. Okay, kita ada dua cara, satu penukar gantian, satu lagi kita guna penghapusan. So di sini saya lebih suka guna penghapusan sebab dia lebih senang kita nak buat. Okay, first kita tengok pemboleh ubah yang kita ada. Okay, kita ada X dengan Y dan kita tentukan pekali kepada pemboleh ubah set nombor mana satu yang dalam sifar yang sama. Okay, contohnya yang pertama sini 3 dengan 6. So sini adalah sifar 3. 3, 4 adalah sifar yang berbeza. Maka kita pilih X sebagai pemboleh ubah yang kita nak hapuskan. Okay, 3 sifar 3 kan. 3 darab 2 adalah 6. Maka kita tulis kat sini 3 darab 2 sama dengan 6. Dan setiap sebutan perlu darab 2. Okay, tapi untuk yang persamaan yang pertama tu kita tak payah darab lah. Sebab dia memang dalam sifar 3 dan memang jadi 6. So kita tak darab. So apa yang saya buat adalah saya salin balik aja. Okay, 6X tambah 3Y sama dengan negatif 12. Okay, saya salin balik persamaan yang pertama. Okay, persamaan kedua kita perlu darab 2 kan. So kita darab, tekan kalkulator. 3 darab 2 kita dapat 6. Okay, negatif 4 darab 2 kita dapat 8Y. 5 darab 2 kita dapat 10. So sekarang kita dah fokus bahagian pemboleh ubah X dan mempunyai pekali yang dah sama. Dah jadi 6 dengan 6. So kita nak hapuskan dia jadi kosong. Okay, ini langkah kedua iaitu kita nak guna operasi tambah atau tolak. So sekarang kita tengok dia nombor adalah sama, tanda dia pun sama. Dua-dua tak ada tanda. Maka kalau dia tak ada tanda atau tanda yang sama, kita guna operasi tolak. Okay, seterusnya kita tengok Y. Y ni ada dua nombor. So kalau kita nak tekan kalkulator mesti tulis macam ni tekan 3 tolak negatif 8. Ini ramai yang tertinggal negatif tu. Dia nampak aja dia terus buat 3 tolak 8. Okay, ikut operasi dia kat luar. 3 tolak negatif 8. So tekan kalkulator macam ni 3 tolak negatif 8. So kita dapat di sini adalah 11Y. Okay, yang bahagian hujung pun sama. Negatif 12 tolak 10. Okay, sebab di tepan 10 ni tak ada operasi apa-apa. So kita ikut aja. So kita dapat ini adalah negatif 22. Okay, so kalau kita nak dapatkan Y sahaja, so kita perlu hapuskan ini juga. Kita bahagi 11, bahagi pekali dia. Okay, so kita dapat ni Y sahaja. Yang ini tekan kalkulator, kita dapat negatif 2. Okay, setelah kita dah dapat Y sama dengan 2, so kita gantikan Y sama dengan 2. Okay, ke dalam mana? Dalam mana-mana persamaan yang mempunyai Y, nilai yang paling kecil. So sini ada 3Y, 4Y, 8Y. So kita pilih 3Y. Okay, dia paling kecil. Lagi senang kita nak buat pengiraan. So saya salin balik persamaan dia. 6X tambah 3Y sama dengan 12. Okay, lepas tu Y yang dah ada nilai, kita buka kurungan. Okay, masukkan di sini. Okay, Y adalah 2. Ingatkan kita diri, Y adalah 2. So yang lain tu kita buat je seperti biasa. 3 darab 2 adalah 6. Okay, sama dengan negatif 12. Okay, so kita nak 6X sahaja. So biasa kita akan tulis tolak 6 kan. Tapi sekali ni kita tulis aja tolak di belakang. Okay, so kita dapat 3 darab 2, 6. Okay, lepas tu negatif 12. Tolak 6, tekan kalkulator, kita dapat adalah negatif 18. So akhir sekali kita nak dapat X saja. So kita kena hapuskan pekali dia. Bahagi 6. Sini pun bahagi 6. So kita dapat negatif 3. Maka jawapan kita dah selesai. X sama dengan negatif 3. Y sama dengan negatif 2. Langkah dia sangat senang. Kita kalau buat operasi dia senang saja. Tentukan dulu pemboleh ubah yang senang. Okay, yang dalam sifar yang pertama. Okay, sifar yang sama. Kalau sifar tak sama, baru kita tengok cara kedua. Apabila kita darab, kita salin baru tempat baru. Lepas tu kita hapuskan operasi tolak untuk pemboleh ubah yang tadi kita dah samakan. Kita dapat satu nilai. Kita gantikan nilai tersebut dalam persamaan yang baru. Lepas tu kita boleh selesaikan lagi satu pemboleh ubah. Akhir sekali kita dapat dua-duanya. Laju kita buat, tekan kalkulator aja dah boleh selesai.
Okay, so sekarang kita tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Okay. So, contoh yang kedua, kita nampak 2M tambah 3N sama dengan 18. 3M tolak 4N. So, di sini M dia adalah 2 dengan 3. Okay, N dia adalah 3 dengan 4. Dua-dua ni bukan dalam sifar yang sama. 2, 3 bukan sifar yang sama. 3, 4 pun bukan sifar yang sama. Kalau kedua-duanya tak ada sifar yang sama, maka kita guna cara kedua iaitu darab silang. Okay, yang 3 ni darab di atas. Semua sebutan di atas ni semua darab 3. Yang 2 ni kita darab di bawah. Okey, conteng macam saya conteng aja. Darab 2. Semua darab 2. Okey, conteng dulu 3 darab 3. Yang bawah ni semua darab 2, darab 2. Barulah kita salin di tempat baru. Okey, 2 darab 3. Kalau tak pasti tekan kalkulator. Ini adalah 6M. 3 darab 3 adalah 9N. Dan 18 darab 3 adalah 54. Yang persamaan kedua, 3M darab 2 adalah 6M. Negatif 4 darab 2 adalah negatif 8N dan negatif 7 darab 2 adalah negatif 14. So, lepas kita darab silang, kita dapati bahawa pemboleh ubah M dah sama. Okay, perkali dia dah jadi sama. Tanda pun tak ada kan? Maka kita nak hapuskan dia jadi kosong. Kita akan guna operasi tolak. Okay, terus di sini masih lagi tekan kalkulator. 9 tolak negatif 8. Okay, perhatikan 9 tolak negatif 8. So, jangan salah tekan. 9 tolak negatif 8. So, kita dapat 17N. Okay, yang hujung pun sama. 54 tolak negatif 14. Okay, saya takut ada orang salah. So, saya tulis kat bawah. Awak tak payah tulis awak main tekan kalkulator je. 15 tolak negatif 14. So, kita dapat adalah 68. So, kalau kita nak dapat N saja, okay, kita kena hapuskan perkali dia. So, kita bahagi kedua-dua belah dengan 17, bahagi 17. So, tekan kalkulator, dapatlah 4. Dah dapat, so kita terus gantikan saja N sama dengan 4. Macam saya cakap, kita pergi cari N yang paling kecil. So, N di sini paling kecil adalah 3N. Kan? So, kita salin balik, dia punya persamaan 2M tambah 3N sama dengan 18. Okay, gantikan saja dia punya N dengan 4. Okey, N ni adalah 4. Okey, tekan kalkulator. 3 darab 4 adalah 12. Okey, sama dengan 18. Okey, macam tadi saya cakap, kita nak hapuskan dia, tolak 12. Okey, 12 tolak 12, kosong. Okey, so 2M sama dengan 18 tolak 12 sama dengan 6. Sama juga, kita nak hapuskan dia, bahagi 2. Kan? Ni pun bahagi 2. So, 6 bahagi 2 adalah 3. Maka kita dapat bahawa M sama dengan 3 dan N sama dengan 4. Nampak cara dia senang. Nampak soalan dia, pattern dia sama saja. Nombor je lain. Kita berhati-hati apabila tekan kalkulator bahagian sinilah. Kalau ada tolak dengan negatif, kena memang dua-dua kena ada. Ini yang selalu ramai orang salah. Okey. Seterusnya kita tengok soalan 3. Okay, soalan 3 adalah bentuk dalam jadual. So, dia bagi kita maklumat dalam jadual. So, apabila dalam bentuk jadual, kita kena berhati-hati baca semua nilai dia, semua maklumat. Okay, setiap jawapan yang betul akan diberi X markah. So, jawapan yang betul sini adalah X. Manakala setiap jawapan yang salah akan ditolak. Okay, dia dah kata tolak Y. Okay, so sini adalah Y, sini kena tolak. Okay, tolak. Okay, kena tolak. Dia kata yang salah kena tolak. Yang salah kena tolak. So, apabila kita bina persamaan, dia akan jadi lain. Kalau kita tak baca habis, nanti dia akan jadi salah. So, kita bina dua persamaan. 23X tolak 7Y. Sama dengan 124. Okay, yang kedua, 16X tolak 14Y sama dengan 68. Kenapa tadi tambah, sekarang ni tolak? Sebab soalan yang kata ditolak. Okey, kena baca soalan. Okey, lepas tu kita cari dia punya nombor perkali untuk pemboleh ubah. Okey, kita nampak X 16 dengan 23. Dia bukan sifar yang sama, tapi Y sini 7 14. So kita kenal ni sifar 7. 7 darab 2 14 atau 2 darab 7 14. Okey, so sini boleh darab 2. Okey, yang ni pun darab 2, sini pun darab 2. 14 perlu dah kita ubah, tak payah ubah sebab dia sendiri dah 14. Okey, so kita salin tempat baru. 23 darab 2 46.
Negatif 7 darab 2, 14. Okey, 124 darab 2 adalah 248. Yang bahagian bawah tu kita salin balik aja. Okey, negatif 14y sama dengan 68. So, sekarang kita dah nampak y dia adalah sama dan tanda dia pun sama. Negatif dengan negatif. Maka kita terus guna operasi tolak supaya dia jadi kosong. Okey, yang depan 46 tolak 16. Tekan kalkulator, kita dapat ini adalah 30x. Yang sini 248 tolak 68, kita dapat 180. 248 tolak 68. Okey, 180. Okey, so kita nak cari x sahaja. Okey, sini bahagi 30. Sini bahagi 30. Hapuskan 30 tu. Yang tu tekan kalkulator. 180 bahagi 30 sama dengan 6. Okey, kita dah dapat x. So, gantikan x sama dengan 6. Okey, so kita pilihlah mana yang paling kecil, 16. So, kita tulis 16x tolak 14y sama dengan 68. Dan 16 buka kurungan tolak 14y sama dengan 68. Okey, yang ini adalah 6. Okay, 16 darab 6. Okay, 96. Sama, negatif 14y. Kita nak hapuskan dia. Kita tolak 96. Okay, 68 tolak 96 sama dengan negatif 28. Okay, negatif 28. Okay, saya pindah ke sini atas. Negatif 14y sama dengan negatif 28. So, kita nak hapuskan dia. Kita bahagi negatif 14. Bahagi negatif 14. Hapuskan. Perkali dia. So, akhir sekali kita dapat y sama dengan. Tekan kalkulator. Sini dapat 2. Okay, maka dapatlah x sama dengan 6. Y sama dengan 2. Okay. Senang saja. Kalau dia ada negatif, kita bahagilah sama dengan negatif. Ikut saja, jangan buat benda-benda yang baru. Kalau kita ikut pattern dia, memang macam ni ajalah. Laju. Okay, soalan 2, soalan 3 dah settle. Kita tengok soalan 4. Okay, soalan 4 ini adalah dalam bentuk cerita. So, kalau kita nak buat, baca betul-betul. Okay, sebuah butik menjual 52 pasang kebaya. Okay, kebaya. Okay, kalau tak nak kebaya, kita letak X. Okay, 52 pasang congsam. Congsam kita letak Y. Okay, harga. So, kita dah boleh terus banner. Okay, 52 kebaya tambah 52 congsam sama dengan 17,160. Okay, satu lagi. 60 pasang kebaya, 50 pasang congsam. Harga dia 18,000. Okay. Untuk soalan yang macam ni, ini yang memeningkan kepala semua orang sebab dia nilai sangat besar. Tapi apa yang kita buat adalah sama saja, kita ikut dia punya langkah. Okey, kita tengok. Memang bukan dalam sifar yang sama, maka kita buat darab silang. Sini darab 60, darab 60, darab 60. Yang bahagian bawah darab 52, darab 52, darab 52. Sebab nombor dia sangat besar, maka kita kena berhati-hatilah. Okey, satu-satu kita darab 52 darab 60, kita dapat 3120 X tambah, okey, ini pun sama 3000 Y sama dengan 17,160 darab 60. Okey, kita dapat 102,9600. Okey, yang bahagian bawah 60 darab 52 sama dengan 3120 X tambah 50 darab 52. Okey, 2006Y dan yang seterusnya 18,000. Ya, 18,000 darab 52. Okey, 936000. Okey, so sekarang kita dah nampak operasi pemboleh ubah X dan mempunyai perkali yang sama. So kita tolak supaya dia jadi kosong. Okay, yang lain tu kita tolak dengan betul-betul. So, ikut saja 5200Y sama dengan 1029600 tolak 936000. Okay, dapat hampir sama je nombor dia. Okay, 93600. Dah kurang 1 kosong.
Okey, bahagi 520, bahagi 520. Okey, akhirnya kita dapat Y sama dengan 93600 bahagi 520. 180. Okey, lepas tu gantikan Y sama dengan 180. Dalam Y yang paling kecil, 60X tambah 50Y sama dengan 18,000. Okey, 60X tambah 50Y. Okey, 18,000. So, di sini kita guna Y sama dengan 180. Okay, 50 darab 180. So, kita dapat ini adalah 9,000. Okey, cara buat dia semua sama aja kan? 60X sama dengan 18,000. Nak hapuskan 9,000 dulu, kita tolak 9,000. So, 60X sama dengan 9,000. Okey, maka X sama dengan bahagi 60, bahagi 60, bahagi 60, bahagi 60. Dapat X sama dengan 150. Maka X sama dengan 150. Okay, Y sama dengan 180. Okay, cara buat adalah sama, cuma nombor dia jadi besar. So, apabila nombor dia jadi besar, itu yang jadi kita penat saja yang panjang. Okay, cara buat tu sama saja. Kalau kita ada kalkulator yang dari sini dah boleh tekan ikut X warna merah sama dengan warna merah, terus boleh dapat X sama dengan 150. Tak payahlah panjang-panjang pengiraan macam ni terus boleh dapat jawapan. Okey. Seterusnya contoh soalan yang terakhir, bentuk dia adalah dalam maklumat yang diberi adalah dalam bentuk gambar raja. So, apabila dia bagi gambar raja, kita pun kena baca betul-betul gambar raja dia, apa yang kita perlu buat. Okey, di sini sama sahaja. Package A ada 5 buku. Okey, buku saya letak X, pen saya letak Y. Okey, ni buku X, pen Y. So, saya dapat 5 buku, 3 pen, harga dia RM26. Okey, package B pula 2 buku. Okey, 4Y adalah RM16. Okey, setiap soalan dia memberi maklumat yang berbeza. Ada yang direct bagi kita bersamaan, ada yang bagi kita jadual, ada yang bagi kita gambar, ada yang bagi dalam bentuk karangan. Sama saja semuanya, kita baca maklumat dia, kita keluarkan. Lepas kita keluarkan, kita tengok. Berkali, bagi setiap pun boleh ubah. Okey, so kita dapat hati bukan sifar yang sama. 5-2 pun bukan sifar yang sama, 3-4 pun bukan sifar yang sama. Maka kita tak payah fikir banyak, terus darab silang aja. Okey, yang atas semua darab 2. Okey, yang bawah semua darab 5. Okey, darab 5, darab 5. So, kita salin di tempat baru. Okey, 5 darab 2 adalah 10. X tambah 6Y sama dengan 52. Tekan kalkulator Okey, yang bawah 10X tambah 20Y sama dengan 80. Okey, so sekarang X dia adalah sama. So, kita nak hapuskan dia. Kita guna tolak jadi kosong. So, sini negatif 14Y sama dengan negatif 28. Okey, bahagi negatif 14, bahagi negatif 14, hapuskan. Okey, maka Y sama dengan 2. Okey, gantikan Y sama dengan 2. Pilih Y yang paling kecil, 3Y. So, 5X tambah 3Y sama dengan 26. Okey, 5X tambah 3 buka kurungan sama dengan 26. Y adalah 2. 3 darab 2 adalah 6. Okey, so 5X sama dengan 26 tolak 6. Saya tak cukup ruang. Saya tulis sini Maka 5X sama dengan 26 tolak 6 adalah 20. Lepas tu kita bahagi 5, bahagi 5, hapuskan. So, 5X sama dengan 4. Dah selesai. Okay, maka X sama dengan 4, Y sama dengan 2. So, kita kena tulis X tu apa? Buku kan? Tulislah buku adalah AM4 dan pen adalah AM2. Okay, perhatikan kita dah dapat XY tapi dalam soalan ni tak ada XY dah. XY tu kita yang letak, maka jangan tinggalkan jawapan dalam XY. Nyatakan semula apa bahan yang dia minta. Kalau buku latihan, tulislah buku latihan. Kalau pensel, tulis pensel. Kalau ni buku, ini pen, tulis balik harga dia. RM4, RM2.
Kalau kita tak nyatakan yang terakhir ni, nanti kita akan ditolak 1 markah. Sebab XY adalah kita yang letak, bukan soalan yang bagi. Okey, itu ajalah berbeza bentuk format maklumat yang dia bagi. Cara buat adalah sama. Okey, pergi buat banyak ulang kaji. Sekian, terima kasih.